Shalom saudara-saudari seiman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama kali saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada tim Bicara Sabda kerana memberi saya peluang untuk berkongsi pada malam hari ini. Perkongsian saya pada malam hari ini adalah mengenai kejulatihan 3 dimensi. Sebelum saya meneruskan perkongsian ini, saya mau tanya 2 soalan untuk kita renung bersama. Iaitu soalan yang pertama, apakah saat terindah yang pernah anda lihat dalam sukan? Well, the photo you see here captures a moment of remarkable kindness that is drawing praise from around the world, and rightfully so. Mark Strassman went to Tallahassee to find out how a college football star and a young student found each other in a school cafeteria. He just sat down with me. Bo Paskey was sitting alone in Montfort Middle School's cafeteria on Tuesday. It was right there. You looked up and there he was? Yeah. And what did he say? He said, "What's up, dude?" Rudolph to the 10 with a guy to beat. He was Travis Rudolph, a star wide receiver with the Florida State football team. 5 players were visiting the school as part of a community service program. And what'd you guys talk about? He asked me, am I going to play in the NBA? And I said yes. Okay. And what'd you ask him? I asked him, are you in the NFL? And he said no. One little thing can change. Rudolph told us he noticed a young kid sitting off by himself and headed his way. Once I got those 2 slices of pizza, I just seen him by himself, and I was like, hey, this is like a spotlight, I guess. It's just something clicked in my head. Just let me go ask him if I can sit with him and eat lunch with him. Someone snapped a photo of Bo and his new friend having lunch with no one else sitting close and sent it to the 6th grader's mother. Bo! Right here. Bo is autistic, and many days no one sits with him at lunch. The thought of him eating alone gets to you. Yes, absolutely. Leah Paskey will always remember the college football player's kindness to her son. He could have sat with anybody, Could sat with anybody. and yet he picked He picked Bo. Bo, Yeah. who was sitting by himself. Yes. So I'm just moved with emotion at his generosity and his kindness. I haven't spoken to him. I don't know what made him pick Bo, but I'm so grateful he did. I'm so grateful he did. That was so kind. She thanked Rudolph in a Facebook post. This is one day I didn't have to worry if my sweet boy ate lunch alone, because he sat across from someone who is a hero in many eyes. That post has been shared thousands of times since. I definitely just hope, that kids just welcome him in, because he's a genuine person, and he can always be around me anytime if I was his friend. When Bo walked into lunch on Wednesday, every kid wanted to sit with him. I'm a superstar. Everybody recognizes me. For CBS This Morning, Mark Strassman, Tallahassee, Florida. Soalan yang kedua, apakah babak paling teruk yang pernah anda saksikan dalam sukan? Back now with a brawl on a Little League baseball field in Florida. Coaches rolling in the dirt, coming out of the stands to fight. Children on both teams standing there stunned, no idea what to do. ABC's Clayton Sandell with the video. It's the latest example of a Little League game that turns into a major brawl. That's what you want? 2 coaches at this recent Cooper City, Florida baseball game, after exchanging heated insults, throw punches while the players watch. It's a common sight almost everywhere, the so-called grown-ups clearing the stands. All you know, there was just total chaos at that point. This man shoving a boy during a wrestling match. A basketball game becomes a screaming match. Such an infamous part of youth sports, it's gotten the South Park treatment. Not again. While the adults are throwing the punches, experts say it's the kids that can be damaged most. You could have a child who, really missed out on an opportunity for team building and a team experience, who goes on themselves to be an angry parent. I think the most important thing is don't just be silent about it. When you see things happening, really give your child a chance to talk about it.
In Florida, no criminal charges were filed, but the league tells police those 2 coaches will face a discipline board. Ya, nah, dua perkataan yang berkuasa dalam dunia sukan ialah jurulatih berkata. Ada orang menyatakan sukan mengajar kemarahan hidup. Sebenarnya sukan tidak mengajar kemarahan hidup. Ia adalah satu kenderaan yang hebat di mana kemarahan hidup boleh diajar melalui seorang yang dipanggil jurulatih. Tetapi masalahnya kita melakukannya melalui kehebatan, bukan melalui kebaikan. Jurulatih banyak mengalami tekanan untuk berinteraksi dengan atletnya. Kamu memberi persambahan yang baik untuk saya akan beri kamu apa yang kamu mau. Itu adalah transactional. Jika kita dapat membantu jurulatih memahami tujuan mereka melatih, mereka tidak perlu lagi bertransaksi dengan pemain, tetapi menjadi jurulatih yang bertransformasi seumur hidupnya bagaimana mereka melatih. Kita sebagai jurulatih harus menjadi role model, contoh yang baik kepada pemain-pemain. Jika kita tidak menjadi role model ataupun contoh yang baik kepada mereka, bagaimana kita mau atlet-atlet kita menjadi role model yang baik kepada pemain-pemain lain. Perkara penting yang kita harus ada sebagai seorang jurulatih adalah harus mempunyai perhubungan, relationship yang baik dengan para atlet kita, seperti perhubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak ada perhubungan dengan Tuhan, maka kita tidak tahu apakah sifat-sifat Tuhan, kebaikan Tuhan. Kejurulatihan 3 dimensi menerapkan dan fokus kepada perhubungan dan apakah sasaran ataupun goal perhubungan itu. Adalah penting kita ketahui yang sukan adalah untuk membina karakter, bukan semata-mata hanya berfokus kepada menang atau kalah. Untuk melatih seseorang, kita harus melatih mereka dalam semua dimensi, iaitu badan ataupun fizikal, minda, fikiran, dan dalam roh. Semua jurulatih harus tahu bagaimana untuk melatih dalam dimensi pertama, iaitu fizikal. Para jurulatih harus bagus dalam dimensi pertama ini, tidak kira apa jenis sukan pun. Tetapi isunya ialah kebanyakan jurulatih hanya melatih di dimensi pertama saja dan mereka berhenti di situ. Atlet sekarang datang kepada jurulatih dengan berbagai-bagai isu ataupun masalah. Jadi jurulatih harus melatih dengan satu tahap yang lebih tinggi untuk menghasilkan atlet yang lebih tinggi tahapnya ataupun prestasinya. Jadi di sini jurulatih harus masuk ke dalam dimensi kedua, iaitu jurulatih harus melangkah masuk ke dalam kehidupan para atletnya. Jika kita melatih di dimensi pertama, iaitu badan ataupun fizikal, tetapi berurusan dengan fikiran dan ada kaitan di antara kamu dan orang lain, maka kita harus masuk ke dimensi ketiga, iaitu roh, di mana disitulah adanya nilai diri, identiti, watak dan keberertian.
Jadi kita harus melatih jurulatih bukan saja di dimensi 1, tetapi di dimensi kedua dan juga ketiga, iaitu fizikal, badan, fikiran, minda dan roh. Sebab itulah sangat penting bagi seorang jurulatih belajar bagaimana untuk melatih hati ataupun jiwa atletnya, bukan saja kemahiran dan strategi permainan. Jika atletnya tahu yang jurulatih mereka mengambil berat ataupun peduli terhadap mereka, mereka tidak akan sekali-kali tinggalkan kelompok pasukan itu. Itu adalah memberi kehidupan. Sukan adalah untuk memberi kehidupan, bukannya menyusahkan hidup. Kita perlu mempunyai strategi di luar latihan dan semasa latihan. Contohnya di luar latihan, kita boleh lakukan spotlight ataupun masa dalam kelas dan juga memerlukan tema mingguan ataupun jurnal mereka ataupun latihan untuk pemimpin ataupun ketua pasukan. Untuk semasa latihan, kita memberi galakan kepada atlet kita untuk melihat dalam diri mereka dan perhubungan mereka dengan atlet-atlet lain semasa bermain. Jurulatih juga harus mengenal pasti tujuan transformasi mereka untuk melatih. Apabila mereka sudah mengenal pasti tujuan transformasi mereka, mereka dapat membantu atlet-atlet mereka dengan memotivasi mereka dan mereka tahu apakah tujuan mereka melakukan apa yang mereka lakukan serta mempunyai harga diri. Di sini atlet-atlet dapat menjadi produktif kepada komuniti, kepada keluarga mereka dan juga kepada masyarakat. Sebagai seorang jurulatih, tugas kita ialah untuk menolong atlet meningkatkan kemahiran hidup melalui sukan dan kegairahan mereka terhadap sukan. Kita sebagai jurulatih atau pemimpin haruslah melatih atlet-atlet dalam kesemua 3 dimensi, iaitu ke dalam diri mereka. Atlet abad ke-21 banyak menghadapi cabaran-cabaran dalam hidup mereka, seperti kepecahan dalam keluarga mereka, iaitu contohnya ibu bapa bercerai ataupun mereka ditinggalkan. Mereka menghadapi tekanan hidup dan mereka tidak lagi didorong oleh ketaatan membuta tuli, dan juga kadang-kadang kerana penglibatan ibu bapa yang melebihi. Apa yang kita belajar? Terdapat 2 kategori jurulatih. Kategori yang pertama iaitu jurulatih transaksional. Seperti kita pergi ke ATM, kita masukkan kad kita dan wang keluar dari ATM mesin itu. Iaitu mengajar kemahiran dan tumpu kepada prestasi. Kategori kedua, jurulatih jenis transformasi, di mana ia mengajar kemahiran dan juga kehidupan. Jurulatih ini memberi tumpuan kepada orang, dan juga kategori jurulatih ini yang ia melayani pemain-pemainnya, bukan mengharap pemain-pemainnya melayani beliau. Nah, saudara-saudari, marilah kita belajar tentang piramid kejurulatihan 3 dimensi. Dimensi yang pertama iaitu asas, iaitu badan ataupun fizikal. Dimensi kedua psikologi, iaitu badan dan minda, dualism. Dan dimensi ketiga iaitu hati, di mana badan, fikiran dan roh.
holism. Dimensi pertama, asas iaitu fizikal. Komponen-komponennya terdiri daripada kekuatan, kuasa, kardiovaskular, kelajuan, kepantasan, teknik, ulangan dan taktik. Dimensi kedua iaitu minda ataupun fikiran, psikologi. Komponen-komponen psikologi, motivasi, keyakinan diri, emosi, kesatuan berpasukan dan juga penetapan matlamat. Kasih adalah satu motivasi yang paling kuat dalam alam ini. Seperti 1 Korintians bab 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Hati di dimensi ketiga, roh. Komponen-komponennya terdiri daripada nilai, tujuan, identiti, watak, keberertian dan juga harga diri. Jika kita dapat membuka kunci hati atlet-atlet kita, kita boleh bercakap apa juga dan mereka dapat berkongsi masalah-masalah mereka dengan kita. Jadi saya harap dengan perkongsian ini sebarang sedikit tentang kejurulatian 3 dimensi, ia dapat membantu semua saudara dan saudari dalam kehidupan seharian untuk memimpin orang-orang lain. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati.